Masih lagi bersama dengan kami untuk melayari hari Sabtu anda dengan ceria tentunya. Bersama dengan kami hari ini pun ada ramai tetamu-tetamu yang ceria. Dan topik kita seterusnya nak bercakap tentang penulisan buku ni. Jadi tajuk dia tulislah. Sebab sekarang ni Max sebenarnya sukar kita mencari anak-anak muda yang ingin berkecimpung dalam bidang penulisan ni sebenarnya. Jadi kita ingin mengajak sesiapa sahaja di luar sana, bukan saja anak-anak muda yang mungkin terfikir untuk menulis dan menginspirasikan idea-ideanya, menterjemahkan dalam bentuk buku. Betul. Inilah masanya kita bercakap tentang tulislah ni sebenarnya. Jadi studio kita diserikan dengan kehadiran tetamu kita hari ini, iaitu bersama dengan Cik Muhammad Razali bin Kamarudin, merupakan pensyarah College Vocational Pertanian Chenor, Pahang. Selamat datang Cikgu. Terima kasih, selamat datang, selamat bersua. Ceria orangnya. Ceria. Allahu Akbar, insya-Allah. Masuk Studio tadi terus senyum. Jadi senyuman itu menceriakan kami. Alhamdulillah dia menebarkan energi yang positif, insya-Allah. Jadi tengok bahasa-bahasa penulis ni menebarkan. Allahu Akbar. Jadi kita bercakap tentang tulislah hari ini. Jadi mungkin ceritakan sikit latar belakang cikgu sendiri dalam bidang penulisan ni sebenarnya. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua tetamu yang istimewa bagi saya lah di hati saya, insya-Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Kami tetamunya. Saya pun tetamu, insya-Allah. Dua tetamu, tiga tetamu, insya-Allah menceriakan, insya-Allah. Okey, saya Muhammad Razali Kamarudin ataupun orang panggil Cikgu Razali Kamarudin lah, ataupun ringkasan lagi CRK. Bukan cuti rehat khas, tapi CRK kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya merupakan pensyarah di College Vocational Pertanian Chenor. Di Malaysia ni ada 5 saja College Vocational Pertanian. Jadi saya mengajar ternakan sebenarnya. Dalam masa yang sama saya juga menulis buku. Jauh beza ternakan, mengajar pertanian, ternakan dan menulis buku ni. Macam mana dia kata apa, kita nak seimbangkan kedua-dua belah otak lah, insya-Allah kan. Ternakan ni dia terapi juga bagi kita. Contoh saya mengajar ternakan lembu ataupun dipanggil ruminan kan. Ternakan yang bukan 4 kaki saja, ada 4 kompartmen bahagian perut. Jadi saya juga menulis buku berkaitan dengan ternakan, ternakan puyuh. Ternakan puyuh. Jadi itulah menulis, mengajar, dan juga saya ketua warden College Vocational Pertanian Chenor. Jadi anak-anak murid yang menonton Selamat Pagi Malaysia inilah ketua warden anda. Tapi jadi warden tak garang. Tak garang kan? Kita pelajar-pelajar dah dewasa kan, umur 16, 17, 18, 19 ni kita pendekatan lain. Ada masa kita garang, tegas, ada masa kita berkawan. Tapi kalau ketua warden macam ni, saya pun nak jadi anak murid. Boleh apply nanti. Boleh apply. Tapi itulah, apabila kita bercerita tentang penulisan buku, ramai yang beranggapan buku ini kebanyakannya daripada pengalaman penulis sendiri. Dan perkara yang ditulis juga kadang-kadang menjurus kepada fokus-fokus tertentu. Macam cikgu mengajar bidang peternakan, tetapi menulis adakah hanya menjurus kepada bidang peternakan juga ataupun ada bidang-bidang lain yang menjadi pilihan? Pilihan. Allahu Akbar, subhanallah. Dari segi penulisan, mula-mula menulis ni masa tahun akhir dekat UPM dulu, menulis berkaitan dengan teknik belajar. Sebabnya pada waktu tu kita biasalah mahasiswa ni kan, kita buat program kat sekolah dan sebagainya. Jadi pihak sekolah ataupun pihak yang menjemput kita tu cadanglah kenapa tak tulis buku kan. Masa tu kita fikir, saya pun tak ada pengalaman nak menulis buku kan. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, tengok balik, susun balik, dia nak menulis buku ni. Salah satu daripadanya kita menulis yang perkara yang dekat dengan kita. Pada waktu tu kita pelajar universiti. Masa tu saya belajar di UPM tahun akhir. Tahun akhir. Kemudian saya berimpilah, kita bukan berimpi, berimajinasi suatu hari nanti ada satu buku, tak apalah, dalam seumur hidup kita ni. Macam itulah permulaannya. Jadi saya tengok apa yang dekat dengan saya. Yang dekat dengan saya ialah program berkaitan dengan motivasi pelajar, teknik belajar dan sebagainya. Jadi kita pun buat rujukan daripada situ dan kita pun menulis situ. Ada beberapa buku jugalah dengan beberapa penerbit, dan kemudian daripada itu, selain daripada itu, buku Ternak Kepuyuh saya cakap tadi, dan juga buku self help ataupun pembangunan diri, mengetuk pintu hati, pahala dilik dosa. Jadi penulisan saya orang kata non fiction lah. Termasuk buku contohnya yang Bangkit Rasa dan Solat ni pun dia bukan penulisan berbentuk fiction yang memerlukan idea, kreativiti nak susun. Jadi sekarang ni kita lebih kepada how do.
How dia orang tengok buku kita, insya-Allah boleh membantu menyelesaikan masalah, insya-Allah. Okey, baik. Dalam kita menulis buku ni, kita mungkin ada satu motivasi lah kenapa seseorang itu ingin menulis. Dan hari ini pun kita ingin mengajak orang ramai ataupun golongan muda untuk menulis. Mungkin ceritakan sikit anugerah yang mungkin telah dicapai oleh cikgu sendiri dalam menulis ni, yang boleh memberi motivasi bahawa kalau saya menulis satu hari mungkin saya akan dapat anugerah dan sebagainya. Anugerah buku negara. Allahu Akbar, subhanallah. InsyaAllah, sebagaimana yang mungkin kita pernah dengar sebelum ni, ada anugerah buku negara. Okey, dan insyaAllah dikhabarkan bahawa buku Bangkit Rasa ni dalam solat ni insyaAllah akan dicalonkan untuk anugerah buku negara. Jadi bukanlah kita menulis kerana anugerah dan sebagainya, tetapi kita jadikan anugerah itu sebagai semangat, pembakar semangat. Mungkin bukan kita fikir pun anugerah tu, tetapi anugerah yang paling besar ialah apabila buku kita ini dapat dimanfaatkan oleh ramai orang, oleh masyarakat. Jadi sebab apa? Saya ingat guru saya pesan. Guru saya pesan, dia kata apa? Rezeki kita terletak pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi maknanya kita fikir bangun pagi, siapa yang kita nak bahagiakan, siapa kita nak muliakan, manfaat apa yang kita nak beri. Insya-Allah dia seiring dengan rezeki kita juga. Jadi kita hidup di dunia ni dua je tujuan utama. Jadi hamba buat baik, jadi khalifah memberi kebaikan. Itulah, jadi kita fikir itulah salah satu daripada itu adalah bagi saya lah motivasi utama untuk menulis. Jadi kepada penulis, bakal-bakal penulis ni menulislah untuk memberi kebaikan kepada orang ramai supaya menjadi manfaat kepada orang ramai. Jadi apa yang menjadikan cikgu rasa dengan menulis ini dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang? Sebab kalau kita lihat sekarang buku-buku masyarakat sudah kembali ke buku untuk apa mereka jadikan sebagai panduan dan sebagainya. Bagi saya buku ni relevan. Relevan sampai bila-bila lah. Kalau kita tengok Al-Quran pun dibukukan kan sampai sekarang, mushaf Al-Quran dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan perkara ini, berkaitan dengan buku ni lah kan. Dia adalah satu, orang kata dia benda yang boleh dipegang, benda boleh dipegang sampai kalau nak menulis ada satu buku yang kita suka baca sampai kita bawa tidur. Duduk dekat sepi tilam dan sebagainya. Bentuk fizikal tu kita tak pegang. Bentuk fizikal kita terpegang. Walaupun ada buku e-book dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita beli e-book, kita nak print juga. Nak print, jadi kadang nak print lepas tu kita pun binding pula. Jadi sama juga dengan buku. Jadi dia tengok jenis buku jugalah. Ada jenis yang memang sesuai untuk kita di tangan saja dan sebagainya. Jadi itulah dia inspirasi daripada Cikgu Razali yang boleh kita gunakan sebagai panduan kalau ada yang berminat untuk menjadi seorang penulis. Ada minat jadi penulis? Penulis buku untuk awak sebenarnya. Buku apa yang awak nak cerita? Buku tentang sebenarnya tentang pengecaraan. Okey. Saya dah tulis dah buku. Dah tulis? Dalam buku tu ada tulis nama awak. Okey. Ada juga pick up Apapun, line terima mic. kasih Cikgu kerana bersama dengan kami hari ini.